Yang ketujuhnya daripada sifat-sifat yang lawan daripada sifat yang wajib, iaitulah ajzun. Ajzun ni makna dia lemah. Seperti lemah Tuhan daripada menjadikan segala mungkinat. Allah Ta'ala tak urut nak buat benda tu, nak buat benda ni. Dia ada hak dia pun kata lemah dah. Dia ada hak dia. Macam kita lah kuasa. Konon-konon kita ada kuasa. Kuasa yang ada pada kita ni terhad. Nampak? Orang ni tak boleh nak ganggu orang ni. Kuasa orang ni tak boleh nak ganggu kuasa orang ni. Walaupun kita kata kuasa di kalangan kita ni hak besar sekali, agung lah. Contoh dia agung. Agung pun dia ada hak kuasa dia. Ada hak. Artinya dia tak boleh ganggu negeri orang. Negeri orang lain pas Singapura dia nak ganggu tak boleh. Nampak tu? Orang tak layang pun ke dia. Itu maknanya ada hak dia. Tapi Allah Ta'ala ni kalau ada hak lagu tu juga. Benda ni je dia boleh buat. Benda ni tak boleh buat. Benda ni tak jadi dan sebagainya. Maka disebut sebagai lemah. Sebab itulah dulu kita bahas berkenaan dengan wahdaniyah, keesaan Allah. Keesaan Allah, kalaulah Allah Ta'ala itu Tuhan ni ada dua, maka berlawanglah dia punya kudrat. Orang ni nak benda ni, hak Tuhan ni nak lagu ni, hak ni nak benda lagu ni, maka dia akan lemah salah seorang. Salah satu daripada Tuhan tu lemah ketika hak tu. Jadi lemahlah juga. Nampak tu? Sebab tu dia tak boleh jadi dua. Macam kita duduk keluarga lah, laki bini dengan anak. Tu dia. Bini nak benda ni, tok laki tak ambuh. Tok laki nak kereta protong. Bini nak kereta Pro 2. Duk belawang gitu lah. Ai tak boleh kata dia nak Pro 2 juga. Orang dia kata dah aku minat ke protong. Duk main lagu tu, siapa dia ada kuasa masa tu. Siapa yang menang dia kuasa, siapa dia kalah dia lemah. Lemah bab tu. Nampak tak? Dia biasa kalau hak rumah tangga ni biasa menang ke puang lah, menang oleh bini lah. Enggak bila menang oleh bini, tok lelaki kalah dah. Bini kata nak protong, tok lelaki kata nak Pro 2, nya beli protong dak setara lah, ikut era tu jadi lemah orang panggil. Jumpa dengan saing-saing, dak gerak juga. Nampak tak? Dak gerak juga. Itu maksud dia kalau Allah Ta'ala tu Tuhan tu ada dua, dia akan jadi begitu. Bila hak ni nak, hak ni tak ambuh, hak nak tu dia akan jadi hak nak, maka hak tak ambuh saat ni jadi akan lemah. Nampak? Dia akan lemah. Baik. Jadi baik. Yang ke-8-nya karahiyah. Yang ke-8-nya karahiyah. Iaitu karahiyah ni dengan makna tergagah. Tergagah. Gagah lain. Sifat kudrat dulu gagah. Nampak? Tergagah lain. Tergagah ni boleh juga kita artikan yang digagahi. Kalau sebut yang digagahi, artinya tergagah. Tak gitu? Tergagah artinya apa? Artinya dia ikut orang. Dia ikut orang, bukan kehendak dia sendiri. Dia buat benda ni kerana ada lain, anasir lain ataupun perkara lain yang nak begitu, maka Allah Ta'ala kena buat. Kena buat. Jadi makna bila kata kena buat ni, dia jadi tak gagah, dia digagahi oleh orang lain. Nampak? Digagahi oleh orang lain. Tak ada dah sifat iradah dia, sifat dia nak sendiri. Nampak tu? Tergagah ni boleh kita letak makna paksa, perintah orang lain perintah, orang lain suruh, orang lain kehendak, orang lain paksa. Itu makna tergagah. Umpama menjadikan alam dengan tidak kehendak. Dia bukan nak buat alam ni, tapi oleh kerana tengok keadaan memerlukan. Kalau kita cakap tak boleh, kita kena buat juga ni apa? Keadaan mendesak. Mendesak tu tergagah tu. Keadaan yang mendesak hari ni, maka kita kena buat juga. Maka kita buat. Nampak tak? Itu dia.
Ha? Ha. Atau dengan lupa. Lupa ni maknanya tak ingat dia buat. Bila dia tak ingat tu, dia tak buat dengan dia tak ingat. Macam kita semayang lupa. Kita semayang kan. Tu dia. 3 kepak. 3 kepak perut bangun selagi. Yang kelima. Tak ingat tu. Nampak? Bila tak ingat tu, kita nak ke lagu tu, hak dah ingat dah. Ataupun tak sedar 5 rakaat. Kita naknya 4 rakaat aje. Tapi sudah semayang 5 nak ke buat hak serakaat lagi nak ke tak. Sebab apa? Sebab lupa. Bukan kehendak kita. Hak kehendak kita semayang 4 rakaat tu, hak tu kehendak kita. Hak yang kelima kita semayang lebih tu, itu bukan kehendak kita, dia panggil lupa. Allah Ta'ala tak begitu, dia buat tak sedar. Oh, dah jadi weh, aku dah ingat nak buat ni. Tak sedar aku buat benda ni, tiba-tiba jadi dah. Apa tu? Atau serta lalai. Buat dengan kelalaian. Ni sungguh tak sedar juga ni. Lalai, sekali dia ada sebut lalai dengan lupa ni. Atau mengadakan dengan helah. Atau dengan helah pula, dengan elat ataupun tabiat dah. Jangan kata Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan ada sebab. Ataupun dengan tabiat. Dengan sebab apa? Dengan sebab contoh barang yang kita sebut dulu. Sebab ni. Tu sebab deh. Bukan dengan elak, bukan sebab di mana kerana. Elak tu mana kerana atau sebab lah kalau kita bercakap. Bukan ada kerana apa-apa. Bukan. Macam kita tengok ketah hangus. Tu ketah hangus. Bila kita tengok ketah hangus, hak hangus ketah tu kerana api. Kita bercakap begitulah. Kerana api. Kerana api ada itulah maka Allah Ta'ala letak kata hangus. Allah Ta'ala nak kata Allah Ta'ala buat hangus. Nampak? Tak juga. Allah Ta'ala menghanguskan. Kan dulu kita belajar dah kan ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Yang menghanguskan kertas itu bukannya api. Yang menghanguskan kertas itu adalah Allah Ta'ala. Nampak? Allah Ta'ala. Qadariyah, dia kata yang menghanguskan kertas itu adalah api. Semata-mata api. Dia yang diberi kuasa kudrat oleh Allah Ta'ala. Itu Qadariyah. Kemudian Jabariyah kata hak Allah Ta'ala belaka. Hak yang kita nak bawa malam ni hak yang kita nak bawa bab ni elak tadi. Elak tadi kita pun tengoklah api apa kertas tu hangus. Maka kita ahli sunnah kata Allah Ta'ala yang menghanguskan kertas. Elak dia ada api. Tak boleh juga kata elak tu ada api. Allah Ta'ala nak menghanguskan kertas, tak mestinya kata ada api. Dan mesti tidak semestinya ada api itu hangus kertas. Tak mesti. Nampak? Jadi hangusnya kertas ni tu kerja Tuhan. Tak ada elak-elak apa. Nampak tu? Tu elak. Atau tabiat. Ataupun tabiat. Macam tadi, tabiat api boleh menghanguskan tabiat dia. Maka Allah Ta'ala ni tak buat dah hangus kertas tu. Hangus kertas dengan sebab apa? Dengan sebab tabiat api. Tabiat api hangus. Maka Allah Ta'ala tak buat dah. Bukan kehendak Allah Ta'ala dah hangus tu. Maka hak ni lah dia panggil kalau jenis lagu tu artinya kita masih meletakkan Allah Ta'ala itu digagahi. Nampak? Dipaksa, dituruti. Tak, bukan Allah Ta'ala ini kehendak dia sendiri. Bukan kerana mari api ke, kerana mari tajam pisau boleh meluka ke. Tak. Nampak? Dia mari hak Allah Ta'ala belaka. Meletak situ. Kehendak Allah Ta'ala bukan kehendak pisau boleh boleh memutuhkan daging, boleh memotongkan daging tu, bukan kehendak pisau, tu semua kehendak Allah Ta'ala. Tu kata iradat tadi.
Lawang dia, kita duk pergi pada pisah, kehendak api. Nampak? Maka hak tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada pun makna lupa iaitu tu kita duk sebut lupa ni Allah lupa. Lupa tu makna dia tak ingat. Lupa ni salah satu daripada perkataan salbiyah dia panggil. Dulu kita belajar bab qidang baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah. 6 butir ni, 5 butir ni adalah dia panggil sifat salbiyah. Apa makna sifat salbi? Sifat makna tidak. Itu dia. Dulu saya rasa saya pernah buat contoh. Orang bujang. Makna apa bujang? Makna tak ada. Tak ada. Tak ada apa? Tak ada tu lelaki. Mandu. Apa makna mandu? Tak ada. Itu salbi tu. Sifat kita nafi je dah. Tak ada apa mandu ni? Tak ada anak. Tak ada anak. Itu dia. Hak ni lupa makna apa lupa? Tak ada ingat. Nak gitu. Lupa makna apa lupa? Maknanya tidak ingat. Kalau ingat tak jadi lupa selalu. Itu dia apa? Ingat tak jadi lupa tu. Lupa ni makna apa? Makna tidak ingat tu makna salbi. Makna kita kena nafi. Dia makna dalam tu makna nafi. Baik. Apa makna lupa? Ataupun tidak ingat ni? Iaitu pada mulanya ada pengetahuan. Kemudian masa menjadikan tiada pengetahuan. Masa menjadikan makna masa kejadian tu lah. Masa kejadian tak ingat dah. Dulu ingat. Dulu kita menghafal Quran. Menghafal Quran. Nampak tak? Duk pergah ke Quran tu saya kira pening kepala tak mahu. Pergah nak suruh ingat ni, pergah nak suruh ingat dah apa nak suruh tak lupa. Nak suruh tak lupa ni. Ingatlah tu ada pengetahuan dia panggil. Lama pergi mari. Nampak? Tang situ, tang sini, sibuk situ, sibuk sini hilang. Hilang tu dia panggil apa? Dia panggil lupa. Dia panggil lupa. Hak dak ngapa sikit abuk ni, ramai di kalangan kita surah Baqarah dia dak ngapa deh. Ke ngapa belaka ni dak dah. Contoh ni buat contoh ni. Kita ngapa qul huwallah je, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah deh. Tidak Baqarah dak ngapa. Dak begitu tak mana dak? Kita tak ngapa Baqarah dak ni. Dak kita senang ni nak ayat ni. Bila tak mengapa orang pun panggil lah kita baca surah Baqarah. Allah lupa weh. Ada tu tak jadi kata lupa. Sebab apa tak jadi? Kerana dia tak mengapa dulu lagi nak lupa ke mana. Kalau yang ngapa dah, mengapa surah Baqarah 2 juzuk setengah kat kata dia 3 juzuk ngapa berang. Cuma baca weh. Allah tak ingat dah ni dulu ingat. Artinya orang panggil lupa. Nampak tu? Tidak senang je. Dia. Bila masa menjadikan makna kejadian tu, bila orang suruh baca tak ingat. Itu dia. Letak anak kucing kereta mengata raul. Masa letak tu ingat. Letak ni bergadang no. Kalau simpan bergadang sangat. Tak simpan tepak tapi tak simpan tepak dia tapi simpan bergadang. Kita ambil anak kucing, bergadang ni letak ni, kita letak. Ingat, tai nak naik kereta, tai kejadian, lagi masa kejadian, nak naik kereta, Allah takwa ni. Itu orang panggil lupa. Nampak lupa, Dan makna lalai. Lalai pula ni makna apa lalai? Umum. Lalai ni umum. Lupa pun duduk dalam lalai. Nampak? Lala tu juga lupa. Itu dia umum. Sama ada pada mulanya ada pengetahuan ataupun tiada. Juga orang panggil lala. Cuma baca surah Baqarah nak dengar.
Dulu tak pernah apa, dulu dia mapat dah. Orang panggil lala pun ya. Mung ni lala sungguhlah. Dulu kamu ingat. Oh ingat. Lepas tu dah ingat. Lalanya. Boleh sebut lala. Lupa pun boleh sebut. Lala pun boleh sebut. Itu dia. Tu lala deh. Tu. Lala ni awak main-main je. Orang makan nama lala ni. Ada setengahnya makan tak sekarang lala. Ada betul tahunya makan tu boleh makan lala. Tak mai gaji makan lala tak mai. Lala. Lama tak tengok tak imang apa tak sihat ke wan lama tak ada apa. Tak sihat pakai lima. Kena betul lah. Tu dia. Lala tak imang tutup bila makan kena makan lala. Dak aje. Allahu akbar. Jangan makan lah weh. Jangan makan. Benuk ngak. Makan kau tu benuk. Tu lala deh. Allahu akbar. Itu daripada mana ada pengetahuan. Atau tiada. Itu maknanya lala tu. Umum ada pengetahuan mula tu ada pengetahuan ataupun tak ada pengetahuan. Tak rajin mengapa. Tu baca surah Baqarah tak ingat lala. Lala pun tak aja ngapa. Nampak tak? Maka lupa itu khas. Lupa khas. Kerana apa? Kerana tertentu ada pengetahuan dulunya. Sebab lupa ni ada pengetahuan dulu. Artinya bila kata lupa tidak lala. Lupa tak boleh nak sebut lala. Tapi kalau lala boleh sebut lupa. Itu dia. Dan lalai itu sama ada pengetahuan ada pengetahuan terdahulunya ataupun tiada. Maknanya kalau kita nak buat hubung kita kata lala lah. Mu ni dulu ingat, leni dak ingat pun lala. Mu dulu dak ingat dah, leni dak ingat juga lala. Napa? Dia. Kalau lala tu, itu dia. Lupa tu ada dalam selalu dah. Baik, dan makna menjadi dengan elak itu, jadi menjadi dengan elak itu, dikatakan wujud Allah itu melazimkan wujud kainat. Dia mari ikut tu. Padahal tak begitu. Nampak? Lazim daripada kata ada Allah Ta'ala adalah kita. Dah. Nampak? Tidak boleh kata adanya Allah Ta'ala itu melazimkan wujudnya kainat. Itu dia. Tak begitu. Ada Allah Ta'ala, kita tidak lazim ada. Allah Ta'ala adalah kita. Allah Ta'ala buat, adalah. Tapi adanya Allah Ta'ala bukan mesti kena ada kita. Dah. Nampak tu? Itu dia. Seperti lazim madlul dengan elak. Umpama gerak tangan. Elak gerak cicing. Cicing duduk jari. Tangan tu maksudnya jari. Cicing duduk jari. Bila bergeraknya jari, bergeraknya cicing. Cicing duduk jari ni, tiga pucuk cicing. Nampak tak? 3 bentuk cicing perak duduk jari. Bila jari kita bergerak, asyhadu alla ilaha illallah. Cicing gerak tak? Gerak samalah dah jari bergerak. Itu elak gerak cicing. Elak dia kerana bergerak jari. Itu dia. Tak. Bergerak jari, maka elak kepada bergerak cicing. Kita tak boleh nak kata adanya Allah. Nampak? Adanya Allah, maka adanya kita. Allahu akbar. Bolak tu madlu tadi tu. Wujud Allah lazim ada kita. Tidak semestinya ada Allah, adanya kita.
Tidak semesti, lazim sini mesti. Tidak semestinya ada Allah itu kena ada kita. Nampak? Ada kita ni. Dia main lagu tu. Dok kata dia. Dok. Bukanlah makna macam gerok tangan kau, geroklah cicing. Ada Allah Ta'ala, adalah kita. Dok. Cuma dalil di antara dalil akli, adanya Allah ialah adanya kita. Itu kalau kita nak buat dalil secara dalil akal adanya Allah, kita tengok ada kita ni menunjukkan adanya Allah. Sebab kita ni Allah Ta'ala yang buat. Maka ada kita adalah Allah. Dalil dia. Tetapi tak boleh nak sebut adanya Allah mesti ada kita. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak semestinya Allah Ta'ala ada kok, wajib kita kena ada juga. Kita ni mungkin nak saja. Dan makna menjadi dengan tabiat. Dengan tabiat pula. Tabiat ni maknanya kalau kita nak terjemah bahasa kita dipanggil semula jadilah. Nampak? Semula jadi. Jadi dengan semula jadi. Semula jadilah ke mana? Tabiat seperti api. Tabiatnya menghanguskan. Pun tak boleh kita nak sebut begitu. Hangus ni apa? Tabiat dia gitu. Mutak ketah dekat api kau hangus. Apa? Dah tabiat api ni hangus. Tak boleh. Nampak? Tak boleh kata begitu. Sebab kalau bila kata begitu, mana iradat Allah ni? Iradat Allah tu tak ada. Nampak tu? Adapun jalan lupa dan lalai. Adapun jalan lupa dan lalai. Lupa lagi, lalai lagi ni. Menafikan iradat itu. Dia. Kalau kata lupa dengan lalai, Allah Ta'ala buat kita ni tak sedar. Aku tak niat nak buatmu, tak ada nak buatmu, tapi tiba-tiba jadi. Nampak tak? Lupa dengan lala aku ni. Allah Ta'ala lala dia buat kerja muka lain banyak, jadi benda ni. Dia buat kerja muka lain banyak, tiba-tiba jadi muka lain. Aku tak ada niat, katanya Allah Ta'ala seolahnya begitulah. Maka tu jadi orang panggil buat dengan lupa, dia buat dengan lawalah. Menafikan iradat. Nampak? Menafikan iradat, menafikan kehendak. Semua hak Allah Ta'ala buat walaupun kecil besar. Kumang kawi pun kecil besar kumang kawi pun kata Allah Ta'ala buat belaka deh. Allah Ta'ala buat belaka. Kata orang buat, orang reka belaka semua. Mereka belaka reka. Nampak? Tu dia ikhtiar saja. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Tak apa Allah Ta'ala izin juga ke puak-puak tu. Nak istidrak, nak manja, nak mua lagi. Mu tebing sangat, sekali lagi balasan dia lain. Nampak tak? Baik. Ialah keduanya melazimkan ternafi ilmu yang membawa kepada lazim ternafinya iradat. Kedua-duanya itu kata dia, mana lupa dan lalai ni melazimkan ternafi ilmu. Lazim jadi tertaduk ilmu. Dah lala lupa, bukan pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi mu ni Allah Ta'ala tak tahu mu ni. Sebab apa Allah Ta'ala lupa? Macam kita bila lupa, apa maksud bila lupa? Tak ingat. Bila tak ingat tu makna apa tak ingat? Tak ada ilmu. Hilang pengetahuan. Tidak ingat maknanya tidak ada pengetahuan. Jadi Allah Ta'ala kalau buat dengan lupa, artinya sifat ilmu dia ternafi. Takkan Allah Ta'ala sifat ilmu dia ternafi. Sedar-sedar mu bagi dua ni, Allah Ta'ala tahu, dak mu ni ada. Tak tahu kalimah, sedak ada. Allah Ta'ala tak tahu. Nampak tak? Dan Allah Ta'ala tak sengaja buat, bukan iradat dia. Buat dengan lupa, buat dengan lalai. Sebab tu kalau buat dengan lupa, dengan lalai, ternafi ilmu yang membawa kepada lazim ternafi iradat. Bila ternafi ilmu, tak ada lah iradat.
Kerana apa? Dulu kita cerita dah dulu sifat idrak ni start daripada hayah, hidup. Daripada hidup ni ilmu. Daripada ilmu ni barulah ada kehendak. Nampak? Daripada ilmu maka berkehendak, iradah. Daripada iradah pergi kepada kudrat. Sebab itu kudrat dia kuasa setara mana kuasa Allah Taala dia bergantung kepada iradah. Allah Taala dia boleh buat belaka tapi nak kedak. Dia bergantung situ. Allah Taala ni ada kuasa belaka tapi dia nak kedak buat. Maka kuasa dia tunggu iradah nak kedak. Iradah juga nak dia tunggu kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak lagu mana? Kalau tak ada ilmu nak lagu mana macam budak kecil tu baru lahir baru lahir cakap dak apa. Juga tahu kereta dia nak dak. Mun nak dak kereta ni kereta orang nak pergi Mercedes Benz. Mercedes Benz. Nampak tak? 320 bukan 230. 320 ni nak ke tak tanya budak kecil. Dia kata mana? Sebab dia tak reti benda tu. Tak reti tu makna tak reti dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab bagi tak ada ilmu lah. Tak ada ilmu. Maka tak ada kehendak. Nampak? Tak ada kehendak. Tak boleh nak buat benda satu lah. Itu dia. Sebab itu dia ternafi iradah. Kerana iradah itu menyengaja pada menentukan setengah yang harus atas mungkin. Iradah inilah menyengaja. Menyengaja ni asal daripada perkataan sengaja. Nampak? Sengaja bahasa lama. Bahasa lama sengaja. Kemudian kaedah kita orang Melayu dia buang he. Jadi sengaja dia buang sengaja jadi sengaja. Macam sahaja. Nampak? Macam sahaja. Sahaja tu dia buang he dia jadi saja. Baharu dia buang he jadi baru. Tidak. Kota baru, Johor baru. Asal dia Johor baru, dia buang habis. Jadi Johor baru, dia tulis je B-A-S-R-U. B-S-A-R-U. Dia. Ya je gitu je. Jadi kita baca baru Johor baru. Nampak? Kota baru. Kita tak kata dah kota baru. Dia buang he. Macam juga kita buat contoh dulu. Sahaya. Hamba sahaya. Sahaya tu hamba. Maka kita buang he. Dia jadi saya. Saya tu makna dia apa? Sahaya. Apa makna sahaya? Sahaya tu makna hamba. Tu orang dulu-dulu cakap saya itu makna hamba. Aku ni hamba Tuhan. Tapi kita istilah orang Melayu dia panggil hamba ni sahaya ni istilah kepada raja. Kalau kita cakap dengan orang luar dia panggil saya saja je tapi hamba. Kita pelebuk dengan dia saya ni mana hamba. Tapi dengan raja dibangsakan kepada hamba. Nampak? Nak buang he tak boleh dari situ he mula-mula tu. Tu. Jatuh ke Terengganu dia panggil apa? Amba. Amba Terengganu tu amba tu ialah daripada perkataan hamba. Hamba tu apa? Sahaya. Sahaya jadi saya. Ni banyak tu. Jadi sengaja asal dulu jadi sengaja. Nampak? Itu dia. Bukan sahaja. Kalau sahaja jadi saja. Saja aku semayang. Saja aku semayang daripada sahaja aku semayang. Kita bukan nak sahaja aku semayang. Jadi saja tak. Naknya sengaja aku semayang. Nampak? Naknya sengaja. Kita semayang kan kita sengaja. Iradah kita. Itu makna sengaja. Kita makna apa sengaja? Maknanya tidak lalai. Tidak lupa. Buat dengan tidak ngigah.
Itu makna sengaja. Jadi bila sengaja, asal dia sengaja, kalau kita lama dia sebut sengaja. Dia buang jadi sengaja. Sengaja aku ni sengaja buat sembahyang. Sengeleng dia panggil. Ini dia. Potong lagi jadi saja. Saja. Kalau sahaja lari. Nampak lari. Tak tu bab sembahyang tu. Hak ustaz mari ngajar bab sembahyang, dia ngajar begitulah. Nampak tak? Baik, jadi Tuhan ni dia sengaja buat. Nampak? Sengaja tu makna sengaja buat. Itu dia. Jadi sebab tu kata dia, kalau tak sengaja begitu, kalau dia buat dengan lala ternapi ilmu, bila ternapi ilmu, ternapilah sengaja tadi. Kerana iradat menyahaja. Menyahaja. Nampak? Menyahaja. Menyahaja ni bukan mengsahaja. Bukan mengsahaja. Menyahaja dengan makna mensengaja. Mengsengaja. Pada menentukan setengah yang harus atas mungkin. Dia menentukan setengah yang harus, bukan semua perkara yang harus Allah Ta'ala kena buat tau. Setengah-setengah yang harus. Bukan semua. Artinya kalau kata bukan semua, ada setengah orang dia menikah boleh anak. Allah Ta'ala nak. Anak tu perkara mungkin. Ada setengah Allah Ta'ala dia menikah, Allah Ta'ala tak beri anak. Maka sini mu boleh anak, orang ni tak boleh anak. Ada Allah Ta'ala nak supaya dia ada anak. Hak ni ada anak juga perkara mungkin, tapi Allah Ta'ala tak beri timbul, tak jadilah anak. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala buat setengah perkara yang harus atas mungkin, bukan kata semua. Tidak semesti menikah mesti boleh anak. Hak ni menikah mesti boleh anak. Hak ni menikah mesti boleh anak. Tak raya jumpa yang menikah 20 tahun tak boleh anak lagi ada. Ada kan? Sampai ke mati tak jumpa tak boleh anak. Anak ni perkara yang mungkin. Ada Allah Ta'ala nak beri. Setengahnya Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala buat. Setengahnya Allah Ta'ala tidak buat. Nanti kata setengah yang harus atas mungkin. Nampak? Itu hak Allah Ta'ala sengaja. Bukan kata hak ni tak boleh anak. Oh Allah Ta'ala dah ingat bakal aku nikah dah ni. Ini mari ayat tu. Allah Ta'ala dah sedar kali aku menikah dah ni. Sebab tidak beri anak. Dah Allah Ta'ala sedar deh. Sedar belaka iradat duduk situ. Dan menyahaja daripada yang jahil itu mustahil. Jadi kalau Allah Ta'ala sengaja, kalau benda sengaja tapi kita tak tahu. Kita sengaja buat tapi kita tak tahu, ini tak menasabah. Perkara mustahil. Nampak tu? Itu dia. Dan jalan elak atau tabiat itu, jalan elak dengan tabiat tadi itu menafikan iradah. Dia menafikan iradah, kehendak Allah. Allah Ta'ala tak sedar. Kalau kita jalan elak, ataupun jalan tabiat, ada api hangulah jawab dia. Mari ke tabiat begitu. Macam seolah Allah Ta'ala bukan kehendak Allah Ta'ala. Menafikan kehendak Allah. Kerana jika dikatakan adanya ilmu itu dengan elat atau tabiat, kalau katalah ilmu tu ada dengan elat atau tabiat, jadi gitu semula jadi gitu je, nescaya alam itu qadim juga. Alam qadim juga, tak ada orang buat. Nampak tu? Ketika itu adanya tiada dapat dikosakkan yang demikian, terbit tahsilul hasil. Apa benda perlu ke Tuhan lagi? Kalau dengan tabiat, basuh kaca hijau lebih kurang rendang, lepas tu bubuh dalam bekas kau perutnya tumbuh. Tabiat dia. Tak perlu ke Allah Ta'ala dah lah. Nampak? Faham tu? Kalau kita bakar kertas, tengok api marak pak bubuh, hangu. Tabiat api ni gitu. Tak payah Allah Ta'ala dah lah. Kita ni setiap masa berajak pada Allah Ta'ala. Walaupun kita bakar kertas kering, api marak,
letak kertas dalam api, nak suruh hangus, bukan kita berajak kepada api. Dan bukan kita ingat tabiat api. Tetapi kalau kita nak suruh hangus kertas itu, kita masih lagi berajak kepada Allah Ta'ala. Itu yang tepat dianya. Segala benda kita berajak kepada Allah Ta'ala. Hatta bakar kertas api marak nak suruh hangus pun, masih kita berajak pada Allah. Kalau sini, kalau kita bakar kertas, kita dah ingat ke api yang bakar, dengan tabiat api, dengan semula jadi api, maka kita tak perlu pada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi sendiri. Basuh-basuh kaca hijau, perut tumbuh. Tengok 3 hari, Allah panjang dah. Jekar dah. Cambah. Nampak? Sejekar dah. Jadi ke mana ni? Jadi dengan tabiat saat ni. Perlu Allah Ta'ala lagi? Tak perlu pada Allah Ta'ala. Kalau lagu tu, adakah kita ni lepas tak perlu pada Allah Ta'ala? Hati yang kita lala. Sebab hari ni kita tak perlu pada Allah Ta'ala. Segala benda buat dengan tabiat. Segala benda buat ada sebab. Segala benda buat ada ilak dia. Ada sebab. Kita buat benda ni sebab gini. Sebab gini kita buat gini. Sebab gini tak pergi pada Allah Ta'ala. Jadi lagu tu. Yang ke-9-nya jahil. Pukul berapa dah? Isteri dah. Kedak lagi. Tak lagi. Tak lagi kita baca lagi. Itu dia. Sebab tak ada jang. Tak apa itu ada jang rasa. Saya lep belakang tak tunjuk dah problem ni. Saya memang gini, saya galik baca kadang-kadang. Sudah duduk geling. Apa pukul 11.30 dah. Kita memang waktu je. Baca ni boleh malam ni kita baca pukul 9.30. Tak ada masalah. 11.30 pun. Yang ke-11-nya jahlun. Sifat yang mustahil bagi Allah. Yang lawang pada sifat dulu. Nampak? Jahlun. Jahil. Tidak. Hak jahil tadi. Allah Ta'ala lala jahil. Allah Ta'ala lupa jahil. Nampak? Jadi dengan sendiri Allah Ta'ala dah ambil cana. Ni tak tahu, Allah Ta'ala tak tahu ni tumbuh ni. Maka jahil Allah Ta'ala. Dia bersambung sama. Artinya tiada mengetahui. Itu makna jahil. Seperti dikatakan Tuhan tiada mempunyai pengetahuan sama sekali. Atau seumpamanya. Allah Ta'ala ni tak ada pengetahuan sama sekali. Tak erti benda satu. Kata dia. Allah Ta'ala ni tak erti benda satu. Kalau kata, dah apa yang tak erti benda satu? Dah Allah Ta'ala mana ada otak. Kata dia, sudah mutakak ikut dang. Macam ni. Saya sebut tu sebab dia ni bergerak cakap. Bergerak cakap bab akidah ni kalau tengok dalam Facebook, tengok dalam internet, teruk cakap macam-macam. Apa dak? Serum masa nak cak. Dia jahil. Tok guru hak dia ikut tu pun jahil juga berkenaan dengan akidah. Hak lain, alim bab lain tapi bab akidah jahil, cuba nak bercakap akidah. Hak pengikut taksub ni Allah dia ikut ke dia. Napa dak? Itu dia. Jangan kata Allah Ta'ala tidak tahu sama sekali atas seumpama tak tahu. Apa seumpama tak tahu ni? Iaitu syak, zon, waham. Barang yang diketahui daripada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Allah Ta'ala tahu hak wajib ini jalan mana? Jalan zon ke jalan ilmu? Nampak? Itu dia. Ataupun jalan waham, jalan syak. Apa benda syak, apa benda zon, apa benda waham. Nampak? Syak. Syak ni dengan makna sama banyak. Ia kedok. Duk main gitu. Itu dia. Ya kedok, pak ada. Ya kedok, pak ya. Nampak berhenti kat mana? Dah. Syok ni tak boleh nak ambil. Itu dia. Macam kalau fiqh, kalau syok ni kita bubuh. Syok ni sama banyak
Air 2 beldi. Air 2 beldi. Nampak? Sama penuh, sama jernih. Sama merah, beledi merah sana. Nampak kita beledi merah. Sama merah beledi. Itu dia. Cuma satu beldi ni najis, diketahui najis. Nampak? Satu beldi hak tak najis. Tapi kita tahu hak najis, satu beldi tu najis, satu beldi tak najis. Tapi tak tahu beldi mana. Tahu kata najis. Sebeldi najis, sebeldi tak najis. Tahu tapi tak tahu hak mana. Benda serupa tak tahu hak mana ni dengan mana tak ada dalil. Tak ada dalil. Kita nak buat ambil semayang. Nampak? Nak buat ambil semayang. Mu jangan reka nak ambil semayang. Lepas tu reka. Hak ni bakali bawa. Mu reka tu. Banyak reka. Orang kita banyak reka benda gitu. Benda hak yang akidah. Benda hak yang dalam hati ni, dalam dada. Ia reka. Orang kita. Nampak tu? Jadi tak tahu. Tak ada dalil tu. Dalil nak reka. Tak tahu hak mana sih. Sebab sebeledi ni, hak ni beledi ni duduk nusa. Hak duduk denu tu orang kecil, ngecik. Dia bawa sebelah dua-dua pak letak depan kita. Dah hak mana ni? Hak mana? Tak tahu dah ingat dah hak mana sih. Tapi dia kata, saya ambil kat dalam tandah nusa, pak orang kecil berdiri. Lain ni orang kecil berdiri belakang kan. Orang kecil berdiri ni. Nampak tak? Makan berlari. Dia kata ada orang kecil pula. Tapi tak tahu mana sih. Tak tahu. Nak buat mana dua-dua. Tidak pakar belaka. Nak buat ambil semayang. Tak pakar belaka. Walaupun ada satu hak bersih. Hak suci. Jangan ada reka. Hak ni kali. Hak ni. Saya yakin. Yakin korok je. Saya marah terus sebut yakinnya. Saya yakin ni. Nawak mu Melayu. Melayu nawak ni. Bukan yakin itu. Nampak? Maka dua-dua tak boleh pakai belaka. Nak buat ambil sembahyang tak boleh belaka. Dihukumkan najis belaka sebab syok. Hak ni, hak suci. Pada hakikatnya hak suci. Tapi dah kita syok, tak boleh pakai. Dalam pekau. Kalau tak ada arah air, tak ada dah. Nak pakai juga. Kena buang syok. Nampak? Kena buang syok. Buang lagu mana? Cuah kejang mata. Cuah se. Tak ada dalam syok. Sebab apa tak ada syok? Sebab dia tak ada lawang dia. Tak ada lawang. Maka pakai ambil tu. Mu najis ke? Mu tak najis kan? Dulu apa? Aku tak tahu. Tapi kalau tak dia ada lawang, tak boleh. Itu macam tayamum kok. Sudah tayamum kok bunyi guruh. Batal lalu tayamum. Nampak tu? Itu syok. Tak boleh pakai. Dalam tauhid kita, ya kedok Tuhan ni. Nampak? Nah, Allah Taala pengetahuan dia tak ada pengetahuan syok. Sebagaimana kita. Kita banyak syok pengetahuan kita. Dia tak ada pengetahuan syok. Macam ni, nampak? Berapa ni? Orang gunung dengan orang menerung ni apa ramai? Lebih kurang. Tak ada Allah Ta'ala tak ada ayat tu. Kenapa tak? Tak ada ayat tu. Zon ni banyak lekya. Kalau air 2 beledi tadi, mari orang dia kata air ni ada hak najis, ada hak tak najis. Kenapa? Tak tengok. Dah pun dia berabuk bawah tu. Macam ke tahi cicak macam. Dok lagi tu. Bukan tahi cicak stoko tu. Hak dah. Tahi cicak pecah. Tahi mawih. Hak gelar. Dia kata ada senajis kata dia. Boita tengok. Tu macam ke tahi cicak gelar tu. Tahi cicak gelar. Macam. Tapi bukan. Bukan kata ya. Macam. Hak ni selagi ni bersih sungguh. Tak ada sikit abu-abu, tak ada sikit. Maka zong kita berat sebelah dah lebih.
Zong ni maknanya berat sebelah. Itu makna zong. Ia berat sebelah. Berat belah mana ni? Berat belah. Hak ni, hak bersih ni. Saya berasa hak ni. Bukan yakin. Yakin munawar ya kau. Saya berasa hak ni. Bersih. Sebab apa? Hak ni nampak tak ada bukan satu. Hak ni nampak berabuk je bawah. Macam berabuk tak hijau je. Piyah putih ada nampak. Tak cicak tak ada lah. Tak cicak paling lebar sekali pakai piyah. Nampak tak? Nampak ada piyah. Tapi piyah ni, piyah tak cicak ke piyah cak dinding lokah. Cak jenis lokah dia ke ada. Maka boleh guna pakai hak ni bersih molek ni. Kita itu zong. Sebab ada sikit saya ingat sebelah. Nampak? Ini dia. Waham. Waham kau teruk. Waham ni kau teruk. Nak kata bersih guana air ni nampak berabuk. Macam-macam. Aku dah sedap doa lalu. Tu waham ni makna dah sedap doa lalu. Aku dah sedap doa lalu ni air ni nampak pasang ni. Maka itu waham dia panggil. Banyak lek doa. Banyak lek doa pakar. Pada barang yang diketahui daripada yang wajib tu Allah Ta'ala dak begitulah perkara yang wajib. Iaitulah diri dia, zat dia dan sifat-sifat dia. Dia tahu diri dia, zat dia dan sifat-sifat dia. Tahu sungguh. Tahu penuh. Tak ada zong, tak ada syok, tak ada waham. Dan yang mustahil, hak perkara yang mustahil juga Allah Ta'ala tahu belaka. Nampak? Dan yang harus, hak harus ni hak kita ni, dia tahu kita ni ada berapa orang. Kita baci tak yakin nak baci kapur gunung tak sedap bacilah hulu Terengganu semua sekali. Baci kapur gunung saja pun wes sasa juga. Kata dia aku baci mari aku duk bilang-bilang penduduk kita ni laki puang besar kecil ada 315 orang. Mana yang mau bilang 316 pula? Situ dah tak kena dah. Nampak? Hak mungkin. Allah Ta'ala tak begitulah weh. Anak ayatnya Allah Ta'ala tak begitu tepat dia. Nampak tu? Yang ke-10-nya maut. Wallahu a'lam.